Yo, what's up everyone? Apa khabar semua? Yo, hari ni saya nak kongsikan dengan anda tips macam mana nak susun atur amalan diet pemakanan yang sesuai untuk korang. Nah, ramai orang tanya saya, Coach Lloyd, boleh tak kongsikan saya apa yang you makan? Boleh tak kongsikan saya pukul berapa you makan? Apakah amalan pemakanan sihat? Apakah amalan diet pemakanan sihat? Now, bagi anda di luar sana, semua amalan pemakanan kita adalah berbeza. Saya tidak boleh kongsikan apa yang saya makan kerap sangat kepada anda semua sebab mungkin apa yang sesuai dengan amalan pemakanan saya mungkin tidak sesuai dengan anda. Mungkin sesuai, mungkin tidak. Macam mana kita nak tahu sesuai ke tidak? Nah, amalan pemakanan korang punya diet plan bergantung pada situasi keadaan sekeliling korang dan apa yang korang buat setiap hari. Alright guys, bukan semua orang sama. Nah, contoh, apa yang saya amalkan mungkin tidak berjaya orang lain amalkan, tapi mungkin orang yang sama situasi dengan badan saya, situasi kerja saya, situasi keadaan kehidupan saya mungkin kena. Nah, macam mana kita nak tahu amalan pemakanan apa yang bagus untuk kita? So, ini saya nak kongsikan dengan anda 5 tips macam mana nak plan korang punya diet plan. Macam mana nak pastikan korang berjaya dengan diet plan korang ni. Alright guys, saya yakin kalau korang betul-betul follow 5 tips ni, korang akan berjaya, akan cepat dapat bentuk badan impian korang. Alright guys, now tapi korang kena faham, bila bercakap pasal diet, bukannya makan untuk kurus. Diet bermaksud amalan pemakanan untuk mendapatkan bentuk badan impian korang. So, tak kisahlah korang punya diet plan adalah daripada kurus nak ke gemuk, atau dari kurus nak ke fit, sador, ataupun daripada gemuk nak ke kurus, ataupun perut buncit nak kepada cergas. Semua diet plan orang berbeza. Alright guys, tak kisahlah korang berbeza macam mana pun, ianya tetap dipanggil diet plan. Alright guys, so saksikan 5 tips ni, harap ianya boleh membantu anda. Yang pertama, tak kisahlah apa korang punya diet plan, korang nak besarkan badan ke, kuruskan badan ke, langsingkan badan, cuba sedaya upaya untuk pilih makanan yang sihat. Elakkan makanan yang tak sihat. Amalkan makanan yang organik. Elakkan makanan yang bukan organik ataupun makanan proses. Dekat depan saya sekarang ni, saya dah asingkan 2 jenis makanan, iaitu processed food, non-organic food dan organic food. Organic food ni, orang selalu fikir, oh organic food ni mahal. Tidak. Organic food bermaksud makanan yang datang dari sumber alam secara terus. Contoh macam ayam, sayur-sayuran, daging ayam ni, buah-buahan, kacang, ataupun daging, nasi, apa lagi, whatever datang daripada sumber alam terus, anda sepatutnya makan. Sebab itu adalah makanan yang sihat. Amalkan pemakanan yang sihat. Amalan pemakanan yang tidak sihat adalah amalan macam ni. Apa saja makanan yang diproses, contoh mi goreng, Maggi, jus buah-buahan macam ni, burger McD, makanan segera, pizza, roti canai, keropok, biskut, itu semua makanan proses. Kurangkan, cuba supaya untuk elakkan makanan-makanan macam ni. Sebab makanan-makanan macam ni yang akan buat anda kurang rasa kenyang. Bila you makan macam ni kan, you akan rasa lapar je. Nombor 1, bahan-bahan dalam dia boleh tingkatkan kita punya hormon insulin dalam badan. Bila ini berlaku, kita akan sentiasa rasa lapar. Kita susah nak kenyang. Kalau macam bahan-bahan organik macam ni, lagi-lagi yang paling bestnya adalah sayur-sayuran dan buah-buahan. You makan buah-buahan dan sayur-sayuran, you akan rasa senang sangat nak kenyang. So, amalkan, pilih lebih banyak makanan organik daripada non-organik. Okay guys? Tapi kan guys, ada juga makanan yang dianggap sihat tapi sebenarnya tak sihat tau. Jangan salah pilih makanan yang disangka organik. Contoh macam air jus Pil Fresh ni. Nah, semua orang fikir, oh ini bukan air jus betul ke? Bukannya dia perah oren untuk jadi dalam ni semua, yang disimpan. Okey, ni saya nak tanya anda semua secara logiknya, mari kita berfikir ya. Buah-buahan seperti oren, kalau kita buat air, boleh ke air dalam air buah-buahan tu disimpan dalam kotak dan tahan lebih daripada 1 bulan? Macam tak mungkin. Kalau kita buat air oren pun, kita biarkan air oren lebih 1 hari, kita boleh nampak airnya bertukar menjadi warna lain. Nombor 1, lepas seminggu, apa pula jadi lepasnya? Betul tak? So, kebanyakan air-air yang macam ni, kononnya air ada daripada sumber organik. Tidak sebenarnya. Kebanyakan mereka dibuat daripada gula, tepung jagung dan bahan perasa tiruan saja. Kalau tak percaya, anda boleh baca dekat label. Ataupun kalau anda nak rasa lebih yakin, setiap makanan yang korang nak makan, gunakan handphone, buka internet, cek kepastian, oh makanan ni apa bahan-bahan dia. So senang untuk anda. Kesilapan yang banyak kita buat, kita ingat kita makan makanan yang sihat, tapi sebenarnya tidak. So setiap kali kalau korang nak beli makanan-makanan macam ni, baca label,
satu. Nombor dua, cek dekat internet. Apakah bahan-bahan dia? Adakah bahan-bahannya sihat atau tidak? Kalau bahan-bahannya tidak sihat, jangan amalkan. Sama juga kalau korang makan makanan yang berada di kedai. Contohnya, kalau korang nak makan mi goreng ke roti canai, korang rasa tak yakin, aku rasa mi goreng ni bagus. Cuba cek, Google je, mi goreng diperbuat daripada apa? Adakah bahan-bahan yang bagus untuk badan kita? Jika tidak, jangan amalkan. So, kesilapan yang banyak orang buat adalah silap pilih makanan sihat. So kalau boleh sedaya upaya, pilihlah makanan yang lebih sihat dalam plan diet korang. Okay guys. Yang nombor dua guys, tak kira apa yang korang makan, korang kena kaji dari mana datangnya, apa cara buatannya, disediakan macam mana cara makanan tu dimasak, macam mana makanan tu dipaketkan, macam mana. Kaji apa intipati makanan yang korang makan. Kita kena tahu macam mana makanan kita disediakan. Now, kalau katakan korang makan macam saya, nasi goreng campur dengan sayur dan juga ayam goreng. So kita kena tahu macam mana masakan tu disediakan, bahan-bahannya. Sebab kadang-kadang kita ingat makanan tu sihat, macam kita sediakan, oh ayam sihat, nasi sihat, sayur semua sihat. Tapi kalau cara penyediaannya tak betul, contoh macam ayam ni ada bahagian kulit, tak sihat. So pastikan korang amalkan pemakanan yang sihat dengan mengkaji apa bahan-bahan yang digunakan untuk sediakan makanan ni, cara penyediaan dia semua. Itu sangat-sangat penting. Yang nombor tiga, susun jadual pemakanan korang mengikut aktiviti harian korang. Berapa banyak makanan yang patut kita makan dalam sehari? Berapa bilangan? Berapa kali kita nak makan sehari? Nah, kiraan matematik secara simpelnya untuk bantu kita kira berapa banyak makanan patut kita makan, berapa kali patut kita makan dalam sehari adalah bergantung kepada situasi kerja harian kita. Saya bagi contoh yang paling mudah. Kalau katakan korang tak busy, korang banyak duduk rumah, kerja kat komputer ke, atau duduk office, banyak duduk je, tak banyak bergerak dan korang tidak bersenam, korang boleh makan dalam 3 kali sehari. Okay guys, itulah ada sarapan, makan tengah hari, makan petang ataupun makan malam korang. Alright. Nah, bagi mereka yang busy, korang banyak kerja dekat luar dan korang perlu makan lebih banyak, sebab kita kena faham konsep bahawa makanan ini adalah untuk tenaga badan kita. Kalau badan kita tak ada tenaga, kita tak boleh nak makan lemak. Kalau badan kita tak ada tenaga, badan kita tak boleh jadi sihat. So, you kena makan lebih banyak kalau you perlukan tenaga yang lebih banyak. Contoh, kalau katakan korang ni kerja buruh binaan, korang boleh makan dalam 3 ke 5 kali sehari. Alright guys. Oh, kalau orang tanya, apa benda ni makan 3 ke 5 kali sehari? Apa benda aku dah makan banyaknya? Nah, bila korang perlukan tenaga harian yang lebih banyak, korang akan makan lebih banyak. Contohnya makan nasi pun lebih banyak. Nah, kalau korang takut jadi gemuk ke apa, ingat contoh yang saya bagi sebelum ini adalah amalkan pemakanan yang sihat. Korang kena amalkan sarapan, makan tengah hari tu, dan hingga petang mungkin korang akan makan ambil 2 ke 3 kali, and then makan malam sekali, itulah jadi 5 kali. Betul tak? Katakanlah korang bukan saja kerja busy, malah korang pun ada bersenam, korang main gym. Wow, korang main gym dalam sejam sehari, campur dengan kerja korang busy kat luar, lagi banyaklah korang kena makan. Okay guys, saya bagi contoh paling mudah, saya. Nah, saya kerja sangat busy. Saya bangun pagi pukul 5.30, lepas solat subuh, pergi masjid semua, terus train. Saya jumpa klien saya, dan setiap hari saya train klien saya. Paling kurang pun dalam 5 orang saya kena train. Dan kadang-kadang ada antara mereka yang saya train, saya latih workout, saya workout dengan mereka sekali. Ada juga. Dan saya juga bermain gym pada waktu tengah hari atau petang, campur juga dengan rutin senaman harian di waktu pagi. Saya buat cardiovascular HIIT workout dalam 10 ke 20 minit. Tak campur lagi dengan aktiviti saya, banyak jumpa klien, banyak keluar, tengah matahari panas semua. So saya memang sangat busy. Sebab tu orang macam saya perlu makan dalam 5 ke 7 kali sehari. Dan bilangan kuantiti nasi yang saya makan dalam 3 ke 5 kali sehari, saya perlu makan nasi untuk kekalkan tenaga saya. Bukan itu saja, untuk maintain saya punya muscle size, and then maintain saya punya energi dalaman badan saya supaya saya lebih segar dan sihat. So, berapa banyak makanan yang korang patut makan, korang kira daripada segi berapa aktifnya harian korang. Okay guys, and then cuba saya payah untuk pilih makanan yang sihat. Elakkan makanan yang tak sihat. Sebab kalau korang makan makanan yang tak sihat, bila you nak aktifkan badan you akan rasa mudah pening kepala, you akan rasa mudah penat. Sebab itulah kalau korang perasan, kalau korang busy, korang cuba nak makan,
Contohnya kalau nak makan mi goreng lah, mi goreng yang tofu ke whatsoever, benda-benda yang banyak lemak trans fat tu kalau nak makan, lepas tu kalau nak buat kerja kalau akan saya lemah, tapi tadi aku dah makan, kenapa aku rasa pening kepala, kenapa aku rasa lemah? Sebab pilihan makanan tidak sesuai. So sentiasa pilih makanan yang sihat, tak kira aktiviti korang apa pun. Okay guys. Nombor 4 guys, tentukan pukul berapa sepatutnya korang makan. Now, macam mana nak kira ni bergantung pada pukul berapa korang start bangun dan pukul berapa korang tidur. Okay, so korang dah tahu makanan jenis apa korang kena makan, korang dah tahu berapa bilangan kali korang kena makan. Nah, pilih waktu yang sesuai pula untuk korang makan. Bila, pukul berapa saya nak makan semua ni? Nah, seboleh-bolehnya seawal pagi, bila kita dah bangun pagi, kalau korang nak boost korang punya metabolism badan, korang nak pastikan badan korang boleh bakar lemak selalu, apa yang korang kena buat? Seawal dalam 1 jam dalam antara selepas bangun pagi tu, makanlah sesuatu. Okay? Nah, berapa banyak kali korang kena makan dalam segi pukul berapa bilangan waktu jam pula, seboleh-bolehnya setiap 3 ataupun 4 jam makanlah sesuatu. Jadi susun atur korang punya jadual pemakanan secara teratur mengikut dalam 3 ke 4 jam. Setiap 3-4 jam korang kena makan sesuatu. Tengok kalau korang kena makan 3 kali sehari, korang boleh susun dalam 3 ke 4 jam. Kalau korang kena makan mungkin 5 kali sehari, korang boleh susun dalam 3 jam macam tu. Betul tak? And then pilihan makanan pula pada waktu tu kena sesuai. Katalah contoh macam waktu tu korang ada free dalam setengah jam. Okay, you guys boleh makan berat sikit. Kalau korang, alamak aku tak free lah makan waktu ni, so apa aku kena buat? Makanlah ringan sikit. Korang boleh pilih buah-buahan ataupun kacang. Itu pun dah bagus juga tau. So, pukul berapa korang patut makan? Sebolehnya seawal pagi untuk boost korang punya metabolism. And then, last kali, waktu terakhir yang korang boleh makan, korang kira dalam 3 ke 4 jam kalau boleh jangan amalkan makanan yang heavy, berat sangat sebelum tidur. Sebab kalau 3-4 jam kita makan, makanan tu tidak akan digunakan sebagai sumber tenaga. Sebab lepas tu kita nak tidur guys. Alright, so 3 ke 4 jam sebelum korang tidur kalau boleh jangan makan apa-apa. Ni saranan saya sendiri. Dan saya bagi lagi satu tips, kalau korang nak boost korang punya metabolism lebih tinggi, korang boleh amalkan FBX Fat Burner Extreme setiap pagi sebelum sarapan. Sebab FBX Fat Burner Extreme boleh boost metabolism korang sehingga 3 kali ganda lebih cepat daripada biasa. Dia akan bantu korang bakar lemak lebih banyak daripada pagi sampai ke malam. Dia boleh bantu korang cepatkan proses turunkan berat lemak badan sehingga 10 kg dalam 1 bulan. Hebat kan? Next one. Yang nombor 5 guys. Nombor 5 paling penting ni. Catat, tulis apa saja yang korang makan dan minum sama ada dalam buku nota ataupun korang buat catatan dalam handphone. Ini sangat penting. Katakanlah apa diet yang korang amal tu alami kegagalan, korang boleh rekod balik, tengok balik rekod apa yang korang makan sebelum ni, apa yang korang minum, apa ni, buat kajian balik kenapa kita gagal dalam diet kita. Mesti ada sebab. Kaji balik macam mana, daripada mana buatan apa ni makanan tu, macam mana makanan tu disediakan, dari mana datang bahan-bahan makanan tu. So lepas korang amalkan diet korang, kalau kau tengok ada masalah atau ada benda yang korang nak perbaiki, korang boleh tengok balik rekod tu. Ini cara saya kena pasti kalau diet amalan yang saya amalkan ada masalah. Contoh, setiap pagi pukul 6 saya tulis pukul berapa saya makan dan apa yang saya minum semuanya. Macam pukul 6 pagi saya minum FBX, saya makan buah timikai, nenas, oatmeal, air kosong. Lepas tu pukul 9 saya tulis apa saya makan. Saya juga tulis macam mana masakan tu disediakan. Macam ni, 2 keping roti, telur goreng, lepas tu dada ayam direbus, brokoli kacang pun rebus kosong. Saya juga ada tulis sama ada ikan tu dibakar. Semua saya tulis cara penyediaan makanan tersebut. Bukan saja apa saya makan, apa saya minum, saya tulis secara detail. So, bila kita buat macam ni, kalaulah di hujung bulan kita tengok tak ada perubahan pada badan kita, kita boleh check balik checklist apa yang kita makan dan kita minum. So, kita tahu apa masalahnya. Nah, kesilapan yang banyak orang buat, kita ingat kita dah makan sihat, tapi bila kita recall, kita check balik, oh, ada hari tu aku tak makan sihat. Oh, rupa-rupanya makanan yang aku anggap sihat ni rupanya tak sihat bila aku buat kajian balik. So, bila kita catat semua ni, bila kita dapati ada masalah, kita cuba kaji satu persatu. Dari macam mana masakan tu disediakan. Kalau katakan masakan tu walaupun kita anggap sihat, oh, ayam sihat, coach kata sihat, ayam ni bagus. Tapi kalau ayam tu korang sediakan dengan banyak ajinomoto, banyak perasa tambahan, macam ayam kicap, ayam masak kari, so itu sudah gagal. So, cuba saya payah untuk tulis apa yang korang makan dan korang minum supaya di hujung hari nanti korang boleh check balik kesilapan dan apa yang betul yang korang sendiri buat.
Alright guys, so itu semua adalah 5 tips yang saya boleh kongsikan dengan anda semua macam mana nak susun atur jadual pemakanan korang untuk mengelakkan korang alami kegagalan dalam mendapatkan bentuk badan impian korang. Tak kisahlah korang nak buang perut buncit ke, korang nak kurus ke, korang nak tambah saiz muscle ke, korang nak sadar, korang nak fit, nak cergas, pastikan diet plan korang bagus. Tak kisahlah apa usaha korang, apa usaha kita, tak kira kita bersenam setiap hari ke, kita aktif setiap hari pun, tapi kalau diet plan kita gagal, bentuk badan impian kita lambatlah kita nak dapatkannya. Alright guys, so saya harap anda semua dapat manfaat daripada video ni. Kalau korang ada lagi cadangan atau korang ada isu-isu tentang kesihatan, diet dan senaman yang korang nak saya kupaskan atau kongsikan atau huraikan lebih banyak untuk korang, komen kat bawah video ni dan saya akan usahakan. Jangan lupa tekan button subscribe, tekan button like and share supaya semua kawan-kawan kita pun dapat tahu informasi ni. Alright guys, see you guys again in the next video. Yeah.